InsyaAllah malam ni kita pergi muka surat yang pertama. Kita tengok apa ada dalam muka surat yang pertama. Okey, rukun bacaan Al-Quran. Okey. Dalam kelas ni sekiranya ada yang macam sudi untuk membacakan muka surat, boleh je bersuara ya. Kalau saya pun tak kenal lagi satu demi satu, jadi tu saya pun nak panggil pun takut nanti ada yang tengah makan ke kan. Ada yang tengah buat apa ke. Jadi kalau ada yang volunteer nak baca, cakap je saya nak baca, okey. Jadi kalau belum ada volunteer, saya baca dulu. Kalau ada soalan, anytime boleh buka mic boleh tanya, boleh tanya soalan. Okey, insya-Allah. Okey, kita tengok apa yang ada yang pada muka surat yang pertama ni, rukun bacaan Al-Quran. Okey, rukun tu sama macam rukun solat. Kalau kita tak buat, maknanya tak sah lah solat kita. Kan? Jadi kalau kita tak ikut rukun ni, tak sah lah kita punya, bukanlah tak sah, tak sempurna lah kita punya ngaji Quran tu. Okey, kita tengok apa benda ni. Kesinambungan cara bacaan dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau tak ikut memang tak sah lah. Kan, kita mesti kena ikut cara bacaan yang asalnya daripada Jibril sampaikan kepada Rasulullah dan sampaikan kepada imam-imam. Dan kita ikut apa ni? Kita tengok. Okey, bertepatan bacaan dengan bahasa Arab. Mesti bahasa Arab. Okey, kan ada terjemahan kan? Kita tak bolehlah nak baca apa tu, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kan, siap dengan taranum apa semua kan, tapi dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Cina, dalam bahasa Filipin, tak boleh lah kan. Kita boleh baca terjemahan, tapi itu bukanlah kita mengaji Al-Quran kan. Okey, itu untuk kita faham apa yang Al-Quran dalam bahasa Arab tu, apa yang dicakap kan. Okey, jadi kita mengaji mesti dalam bahasa Arab. Sama macam kita solat, mesti dalam bahasa Arab. Tak boleh kita baca terjemahan dia dalam solat. Okey? Okey, clear Lepas tu, nombor 3 tu, bertepatan dengan Mushaf Resam Usmani. Okey? Kita guna Resam Usmani sekarang senang. Dia punya cara tulisan dia dah ada banyak simbol-simbol dia untuk memudahkan kita baca kan. Okey, Mushaf tu maksudnya Quran lah. Quran yang kita pakai sekarang ni Quran Resam Usmani lah kebanyakannya. Okay? Lepas tu apa tu dia tulis? Pembelajaran ilmu tajwid khususnya umat Islam di negara Malaysia kebanyakannya menggunakan qiraat ataupun cara bacaan. Qiraat tu cara bacaan yang mutawatir ataupun kuat sanadnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, iaitu riwayat Imam Hafsun an Asim yang merupakan salah seorang imam besar dalam bidang ilmu qiraat. Okey, sekarang ni yang kita nak belajar ni ilmu tajwid ni daripada Imam Hafsun. Ni Hafsun, okey. Hafsun ni salah seorang imam lah yang kita belajar qiraatnya daripada Imam Hafsun ni. Salah seorang imam yang mutawatirnya ada 10 qiraat. Okey, kita bukan kelas qiraat kan, jadi kita tak adalah nak bincang lebih lanjut tentang qiraat. Tapi nak ceritanya kita belajar ni daripada Imam Hafsun. Apa ni An Asim ni? An ni dari. Asim ni maknanya Hafsun ni dia belajar daripada Asim. Baru dia sampaikan ke bawah-bawah baru sampai ke kita. Okey. Jadi makna Asim ni guru Hafsun. Jadi dia cakap Hafsun an Asim. Hafsun dari Asim. Okay. Jadi kita belajar daripada imam siapa? Riwayat Imam Hafsun ataupun Hafs. Okay. Hafs. Senang sebut Hafsun. Okay. Merupakan salah seorang imam. Salah seorang imam. Okay. Okay, boleh? Clear? Kita mesti kena baca dalam bahasa Arab. Mesti kena ikut cara imam yang betul. Maksudnya kita tak boleh campur tau. Imam Hafsun ni kita tak boleh campur dengan imam lain. Kan? Kita Hafsun je. Kalau dia campur qiraat tu dapat qiraat lain. InsyaAllah kalau ada rezeki akan datang, boleh belajar qiraat. Okay. Tak ada soalan maknanya insyaAllah okay, clear. Tu rukunnya lah. Rukun kita baca Al-Quran. Okay, kita tengok ke muka surat seterusnya. Ni muka surat nombor 2. Okay. Ulumul Quran. Apa tu ulumul? Ulumul tu ilmu Al-Quran. Okey. Kalau bahasa Arab kan dia ada kata single, plural kan. Jadi ini kata jamak lah untuk ilmu Al-Quran.
Okey. Kita tengok situ dia tulis jumlah surah dalam Al-Quran adalah 114. Okey, ada 114 surah dalam Al-Quran. Okey. Lepas tu apa lagi dia tulis? Quran mempunyai banyak nama. Antaranya ialah Al-Furqan, Al-Haq, Al-Kitab, Al-Zikr, Zikr. Okey, sebab dia ada banyak ayat yang berulang-ulang, zikir. Okey. Al-Quran mempunyai 30 juzuk. Rasanya kebanyakan semua dah tahu kan apa tu surah, kan? Apa tu juzuk, okey? Kalau misal kata ada soalan, boleh terus buka mic Okey, ada 30 juzuk. Lepas tu jumlah keseluruhan ayat dalam Al-Quran ialah 6236 ayat. Okey. Okey, ni semua sekadar pengetahuan. Tak hafal, tak apa. Ni bukan fardu ain. Okey? Ini untuk pengetahuan kita. Kalau hafal, alhamdulillah. Hebat kan? Kalau tak hafal pun janganlah kecam. Tak ada masalah pun kan? Okey? Lepas tu apa lagi dia tulis? Jumlah perkataan dalam Al-Quran ialah 77,437 ataupun 77,439. Okey. Ini adalah sebabnya kenapa ada dua angka kat sini. Sebab ada yang perkataan yang telah di re-ejaan. Okey, re-ejaan. Okey. Lepas tu kita tengok apa ni? Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Lailatul Qadr 17 Ramadan yang kita selalu sambut malam Lailatul Qadr kan. Okey, malam Lailatul Qadr tu maknanya kita dah ulang malam tu 2 kali. Laila tu dah malam, malam tu dah malam. Jadi malam Qadar. Okey? Jadi kita sebut Lailatul Qadr. Tak payah nak sebut malam Lailatul Qadr. Okey? 17 Ramadan. Okey, 13 tahun sebelum hijrah. Okey, lepas tu ni apa ni? Ayat pertama yang diturunkan dalam surah Al-Alaq ialah yang ayat 1 hingga 5 tu. Iqra kan? Itulah ayat yang pertama yang diturunkan. Okey. Maknanya Al-Quran ni dia suruh kita bacalah Al-Quran. Okay? Walaupun kita belum boleh baca Al-Quran, kita dengar Al-Quran hari-hari. Apa yang kita dah belajar, alif, kita baca alif. Ba, baca ba, kan? Hari-hari kita baca, buka baca, okay? Lepas tu terdapat 86 surah Makiyah yang diturun di Mekah, iaitu surah yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Okay? Terdapat 28 surah Madaniyah, iaitu surah yang diturunkan selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Okey. Ni dekat sebelah ayat pertama ni ada ayat terakhir. Ayat terakhir yang diturunkan dalam Al-Quran ialah surah Al-Baqarah ayat 281. Okey, surah ni ayat ni di mana dia maksudnya okey, maksudnya telah sempurnalah ajaranku kan, mana Nabi akan wafatlah tak lama selepas ayat yang last kan. Okey. Ustazah, minta maaf, saya boleh tak Ustazah terangkan apa maksud Makiyah dan maksud Madaniyah? Mungkin ada pelajar-pelajar yang tak berapa faham. Okey. Kan Nabi Muhammad kita sebelumnya dia duduk di Mekah. Kan? Kemudian tu baru disuruh berhijrah ke Madinah. Okey. Jadi kebanyakannya surah-surah yang diturunkan di Mekah itu yang bukan kebanyakan, surah-surah ayat-ayat, dia bukan surah-surah, ayat-ayat yang diturun di Mekah itu panggil surah Makiyah. Kan? Dia bukannya satu surah tu gedebuk turun satu surah. Dia turun ayat by ayat. Jadi ada ayat ada yang dalam satu surah, ada ayat yang turun di dalam Mekah, ada ayat yang turun dalam Madinah. Tak semua yang satu surah gedebuk di Mekah, tak semua satu surah gedebuk di Madinah. Okey? Okey? Clear? Bila Nabi berhijrah lagi ke Madinah, kan dah berhijrah ke Madinah, ada lagi ayat yang diturunkan, kan, berpandu kepada apa yang berlaku, kan. Jadi Allah nak bagi apa jalan penyelesaian, apa yang must do and don't do, kan. Jadi dia turunkan di Madinah pula. Okey? Boleh?
Boleh? Saudari Nurul? Boleh Ustazah. Okey, kita terus Boleh. Okey, kita tengok pada muka surat yang seterusnya, muka surat ketiga. Okey, muka surat yang ketiga ni dia ajar kita cara membaca bacaan Al-Quran. Okey, untuk hari ini kita akan go through muka surat yang awal-awal ni. Pada saya memang kita perlu baca, kan? Sebab kalau kita lepaskan, kita terus masuk apa tu makhraj, apa tu sifat, kita tak akan baca baliklah muka surat yang pertama, kedua, ketiga ni, kan? Kita mulakan daripada yang paling asas. Mungkin ada yang dah baca banyak kali benda ni, tapi ada yang mungkin inilah malam yang pertama baru nak kenal apa benda ni tartil, apa benda ni tahqiq, kan? Jadi kita raikan sama-sama. Harapnya yang dah pandai tu jangan bosan. Okey. Kita tengok apa ni cara membaca bacaan Al-Quran. Okey, ditulis itu nombor 1 tartil, kan? Nombor 1 tartil. Bacaan yang perlahan-lahan dan melafazkan huruf dan makhrajnya berserta segala sifatnya dan menghayati maknanya. Okey. Apa tu huruf, apa tu makhraj, apa tu sifat, insya-Allah kita akan belajar di kelas-kelas akan datang. Apa tu makhraj, apa tu sifat. Tapi untuk malam ni kita go through je dulu ayat by ayat, kan, perkataan by perkataan. Okey. Kita ambil je dulu. Nanti dia punya pembelajaran dia insya-Allah pada masa akan datang. Okey, tapi kalau ada soalan nak tanya pun boleh tanya. Okey, nombor 2 tu tahqiq. Ia hampir sama dengan tartil, namun lebih lambat dan perlahan. Ia biasa dilakukan oleh orang-orang yang baru mempelajari Al-Quran. InsyaAllah kita lah tu, kan? Jadi tahqiq tu dia slow sangat. Okey, tartil tu adalah bacaan sederhana. Tahqiq tu lagi slow daripada tartil. Okey. Tapi ada lagi bawah ni kita tengok, kan? Bawah ni nombor 3. Hadar, okey. Bacaan dengan cepat tetapi hukum tajwid masih dibaca dan dijaga. Ia biasa dilakukan oleh orang yang menghafal Al-Quran. Okey, hafiz, hafizah lah yang kita panggil tu, budak-budak kat tahfiz tu, kan. Diorang mesti kena baca laju untuk nak ulangi diorang punya hafazan, kan. Jadi kalau misal kata dia baca tartil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Belakang banyak lagi yang nunggu tu, kan? Bila nak habis ustaz dia nak semak macam tu, kan? Jadi dia tak boleh lah ikut tartil macam tu. Dia kena ikut kelajuan hadar, kan? Jadi dia baca laju, tapi dia punya tajwid, dia punya makhraj huruf dia, sifat huruf dia, dia tak boleh abaikan. Tak ada kata laju, boleh baca cincai je. Tak ada, tak boleh. Sebab tadi kita pun dah tengok, kan, dia punya rukun dia apa, kan? Okey. Lepas tu kita tengok yang nombor 4. Nombor 4 tu tadwir. Cara bacaan pertengahan antara martabat tartil dan hadar. Okey, nampak? Jadi bermakna yang paling slow sekali adalah tahqiq. Okey, insya-Allah kalau ada peluang akan datang lepas kita dah belajar makhraj, sifat dengan tajwid, insya-Allah kita akan berpeluang untuk cuba perbetulkan bacaan kita. Kita ambil satu ayat, mungkin ada berapa orang yang berpeluang untuk baca. Kita boleh ambil tahap kelajuan ni, tahqiq ni, yang slow je. Tak ada benda yang kita nak kejar. Yang penting insya-Allah kita dapat ilmunya bersama. Okey, bila kita dah mahir, kan, bila kita dah boleh baca Al-Quran, bacaan yang paling bagus sekali adalah tartil. Okey, tartil. Tartil ni dia sederhana. Dia bukannya slow sangat, dia bukannya laju sangat, kan? Tartil ni adalah yang paling bagus. Salah pula, salah bulat. Padam balik. Okey. Tartil. Baru betul. Okey. Tartil. Jadi insya-Allah akan datang bila semua dah pandai, kita ikut tartil. Okey, tapi kalau misalkan tak ada rezeki pula yang jadi hafiz ke hafizah ke, bolehlah ikut yang lajunya ni, kan? Laju ni hadar, kan? Okey, bacaan dengan cepat tetapi hukumnya masih dijaga. Okey, kita tengok ada soalan tak? Rasanya insya-Allah clear, cuma mungkin
istilah-istilah ni mungkin ada yang dah hafal kan, mungkin ada yang baru kenal, baru nak mengenal apa tu tartil, apa tu tahqiq, apa tu hadar, apa tu tadwir, baru malam ni lah dengar bunyi dia tu. Jadi nak sebut, nak menghafalnya tu mungkin ambil masa lah kan. Okey, tak hafal pun tak ada masalah. Okey, kalau katakan saya guna bacaan yang agak-agak sederhana, apa boleh, tak semestinya nak sebut tartil kan. Okey, tak ada masalah, tak dosa. Okey, insya-Allah kita pergi ke muka surat yang keempat. Muka surat keempat ni apa ni? Adab-adab membaca Al-Quran. Penting sangat ni. Okey, yang pertama, memperbaiki niat. Okey, niat tu mesti kena betul lah. Berniat untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak bolehlah saya nak buat kelas ni untuk saya nak glamour. Tak bolehlah macam tu kan. Saya nak belajar ni biar saya boleh nunjuk-nunjuk depan kawan. Aku dah belajar tajwid, aku pandai. Tak bolehlah macam tu kan. Okey, kita betulkan niat kita. Okey, apa pun kena betulkan niat. Okey. Nombor 2, berada dalam keadaan yang suci, yakni berwuduk. Okey, nampak? Dia kurungan tu berwuduk. Bukannya suci daripada hadas yang apa tu haid, bukan daripada haid. Kan? Yakni berwuduk, okey? Sabda Nabi SAW yang bermaksud, sesungguhnya aku tidak suka untuk menyebut nama Allah Azza wa Jalla melainkan dalam keadaan bersuci. Maksudnya Nabi kita tu selalu berwuduk. Dia memang sentiasa jaga wuduk dia, kan? Jadi bermakna kalau kita baca Al-Quran, bagusnya kita berwuduk. Tapi di sini nampak tak situ adab kan, dia tulis adab. Bila adab, dia bukan wajib. Okey? Jadi hukumnya adalah sunat. Sebab kita mengikut sunnah. Okay? Kalau wajib, mesti berwuduk. Bermakna kalau misal kata kita tak berwuduk, okay, kita tengah-tengah masak, nak nunggu ayam tu goreng, kan api kecil, kita ambil lah Quran, duduk kat tepi tu, kita terus je ngaji Al-Quran. Boleh tak? Boleh. Tak semesti kita nak berwuduk. Okay? Bukan wajib. Tapi kalau berwuduk adalah lebih baik. Begitu ceritanya, ya. Okay. Menutup aurat. Menutup aurat ni dalam bahagian apa? Adab. Jadi mana tak wajib. Tapi janganlah pakai seksi sangat. Kan? Pakailah baju yang sopan lah. Kan? Maksudnya aurat dekat sini tak pakai stokin. Tak pakai tudung. Kan? Boleh lah. Tapi baju tu janganlah pakai singlet. Kan? Pakailah baju elok-elok. Kan? Baju kelawar tu janganlah yang koyak-koyak dah tinggal selai dolai yang macam jaring-jaring tu kan tak mau lah. Kan? Okey, yang komplit lah, yang komplit. Yang tutup aurat kita elok-elok, yang masa adik-beradik kita boleh tengok punya. Aurat yang adik-beradik kita tengok cantik, proper kan, macam tu kan. Okey. Lepas tu nombor 4 ni apa? Bersugi. Kalau tak ada sugi kat rumah tu, nak bergigi ke, nak komor-komor mulut ke, nak bersihkan mulut ke kan. Buang bau-bau petai tu ke kan. Jadi tu kalau tak komor pun boleh. Tak berus gigi pun boleh. Tak bersugi pun boleh. Okay? Ni namanya adab. Okay? Menghadap kiblat. Macam mana kita solat tu menghadap kiblat, kita mengajar Al-Quran, duduk dekat tempat tu, menghadap kiblat adalah lebih baik. Tapi bukan wajib. Sunat. Okay? Nombor 6. Menghayati bacaan Al-Quran. Maknanya bukanlah kita baca macam tak ada apa-apa kan, baca tak ada apa-apa. Masa kita baca bismillah tu, kita ingatlah dengan nama Allah kan. Okey, kalau kita tak tahu pun apa maksud dia, masa kita baca tu macam kita concentrate lah kan. Kita tengah baca Al-Quran, bukan kita baca apa-apa majalah yang macam tak ada apa-apa makna tu kan. Majalah pun kita pun kena fokus kan, apa yang kita baca ni. Tak fokus pun kita pun dah lupa dah apa kita baca isi kandungan dia kan. Okey, kita tengok nombor 7, berdoa. Berdoa setelah selesai membaca Al-Quran. Untunglah kita umat Islam kan, sentiasa boleh berdoa. Allah suruh kita minta je kan. Kita nak minta ke tak nak kan. Jadi maknanya waktu-waktu yang baguslah untuk berdoa lepas kita baca Al-Quran, lepas kita solat kan. Okey. Ni sekian adab-adab dia. Ada tak soalan? Ni adab ni maksudnya bukan wajib, tapi kalau kita buat adalah lebih baik. Okey? Clear? Okey, insya-Allah kita pergi ke muka surat sebelah, laju kan kita.
Sekejap je dah sampai muka surat 5. Nanti masuk makhraj tak tentu lagi. Kita slow sikit kan. Nanti masuk makhraj kita slow sikit. Yang penting kita faham, kita dapat insya-Allah, kita pasak betul-betul agar nanti bila berlaku apa-apa kita tak cepat kena tiup angin. Okey, insya-Allah. Okey, kita tengok apa ni muka surat 5. Pengenalan ilmu tajwid. Okey, pengenalan ilmu tajwid. Apa tu tajwid? Tajwid daripada segi bahasa. Daripada segi bahasa tajwid memberi makna mengelokkan atau mencantikkan bacaan. Okey. Lagi dekat bawah tu dari segi istilah, daripada segi istilah pula, tajwid ialah satu ilmu yang dengannya dapat diketahui cara melafazkan huruf-huruf Al-Quran. Macam mana kita nak bunyikan ba, macam mana kita nak bunyikan bismillah, macam mana. Okey. Dari segi istilah pula, tajwid ialah satu ilmu yang dengannya dapat diketahui cara melafazkan huruf-huruf Al-Quran daripada makhrajnya dengan betul serta menunaikan hak-haknya. Apa tu hak-haknya? Hak tu ialah sifat huruf. Dan hukum hakam. Okey, hukum hakam sesuatu bacaan dengan sempurna dan mengetahui panjangnya, serta waqaf yakni berhenti dan ibtidak yakni permulaan. Okey. Tajwid tu macam undang-undang. Undang-undang baca Al-Quran. Bila kita jumpa ni kita kena macam mana? Bila huruf ni kita nak sebut macam mana? Bila kita nak berhenti di mana? Bila kita nak mula di mana? Undang-undang. Okey? Clear tak? Apa itu tajwid? Tajwid dari segi bahasa ialah memberi makna mengelokkan. Maknanya kalau kita belajar tajwid sepatutnya bacaan kita, sebutan kita lebih elok lah. Kan? Sebab dia mengelokkan, kan? Mencantikkan. Okey? Clear tak? Apa tu tajwid? Kita nak belajar tajwid. Kan kita tak tahu apa tu tajwid. Okey? Tajwid tu sama dengan undang-undang. Clear Ustazah. Undang-undang baca Al-Quran Okey. Alhamdulillah. Clear Ustazah. Terima kasih Dilaila. Alhamdulillah. Semoga yang lain pun clear Okey. Kita pergi ke muka surat 6. Muka surat 6. Ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Okey, apa tu hukum dia? Okey, dia terbahagi kepada dua. Satu, ilmu hukum mempelajari ilmu tajwid ni, satu fardu ain. Satu fardu kifayah. Apa tu fardu ain? Fardu ain tu wajib kepada setiap orang Islam. Apa fardu kifayah? Apabila telah dilakukan oleh kita, orang lain tak payah. Kita jangan cakap oleh seseorang. Nanti orang lain dah belajar, kita dah tak payah nak belajar. Kan? Maknanya kita dah belajar, kalau orang lain tak belajar pun tak apa. Macam tu Okey? Ilmu fardu kifayah. Sebab ni tajwid ni kan benda yang agak senang untuk belajar kan. Tak kisah apa peringkat umur pun kan. Daripada budak-budak, daripada remaja, dewasa kan. Agak-agak warga emas ke kan. Kita ada warga emas kan dalam ni kan. Kan? Okey. Jadi itu dia tak kisah peringkat umur apa pun boleh belajar. Jadi kita ambil lah fardu kifayah tu. Kita belajar, kalau orang lain tak belajar tak apa. Jangan orang lain belajar, kita tak belajar tak apa. Macam kalau misal kata ilmu doktor, ilmu lawyer, tu susah. Orang lain dah belajar, tak apalah, kita tak belajar pun tak apa. Kan? Macam tu. Kan? Yang senang kita ambil, kan? Yang susah-susah tu orang lain dah buat, kita bagilah, kan? Kalau kita pun boleh buat, apa salahnya, kan? Okey? Jadi perbezaan fardu ain wajib kepada setiap orang Islam. Okey, fardu kifayah kita dah buat, orang tak payah. Okey, clear? Okey, kita tengok apa yang fardu ain, apa yang fardu kifayah. Okey. Fardu ain, hukum membaca Al-Quran dengan mengikuti kaedah ilmu tajwid merupakan wajib kepada setiap orang Islam. Tadi kan
Saudara Muhammad ada cakap kan, untuk membaca adalah membaca dengan tajwid yang betul, makhraj yang betul, sifat huruf yang betul adalah fardu ain, adalah wajib kepada setiap individu. Okay? Tapi adakah kita belum mahir ni kita tak boleh baca kan? Bukan. Kita boleh baca Al-Quran dengan apa yang kita dah belajar sekarang ni kan? Tapi dengan syaratnya kita sambil belajar kan? Kita tak boleh lah tak belajar kan? Bila kita dah belajar satu persatu, kita perbaikilah satu persatu. Okay? Lepas tu, yang sebelah tu fardu kifayah tu, bawah tu dia cakap, hukum mempelajari ilmu tajwid ialah fardu kifayah. Alah, macam mana pula ni? Kan? Mengamal fardu ain, belajar fardu kifayah. Apa maksudnya tu? Okay? Bermakna, kalau kita ni dah belajar ni sekarang ni kan, menuntut ilmu hukum dia wajib kan? Menuntut ilmu hukum dia wajib. Kita nak masak nasi pun kita kena tanya dulu pada orang yang dah tahu macam mana nak masak nasi. Kan, nak tekan apa, nak basuh macam mana kan. Mungkin kita tak tahu, kalau kita langsung tak pandai masak nasi, kita tak tahu pun macam mana nak basuh ke, kita tak ada soalan kan. Nak basuh macam mana ya? Mesti tak ada soalan. Kita mesti soalan kita, macam mana saya nak masak nasi ni ya? Kan, jadi orang yang tahu tu dia akan ajar. Okey, kena basuh macam tu kan. Kena masak macam mana, nak tinggal atas dapur ke, nak masuk dalam rice cooker ke. Jadi wajib lah nak nuntut ilmu. Kita nak masak pun nak kena ada ilmu kan. Nak buat apa pun nak kena ada ilmu. Jadi samalah nak mengajar Al-Quran pun nak kena ada ilmu kan. Tapi sementara kita belum dapat apa yang kita perlu dapat, kita amalkan je apa yang kita dah dapat. Faham tak ayat tu? InsyaAllah faham ya. Okey, Alhamdulillah. Okey. Maksud di sini hukum mempelajari ilmu tajwid ialah fardu kifayah. Kita dah belajar, lepas tu kita tak ingat apa ni nama hukum dia, apa ni, tapi aku tahu ni nak kena dengung kan. Ni ada ni cikgu dah ajar ni nak kena dengung kan. Jadi nak kena dengung, kita baca dengan dengung, tu betul fardu ain. Lepas tu apa ya nama dia, apa ya nama dia tu fardu kifayah kan. Maknanya kalau kita tak ingat, tak wajib untuk kita untuk ingat nama dia. Idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah kan. Ni apa ni, mak silah, ni apa ni, mak wajib. Tak ingat nama-nama tu tak apa, tapi kita kena tahu, oh ni panjangnya 4 harakat, oh ni kena dengung, oh ni tak boleh dengung. Itu wajib. Okay, clear? Jadi tak confuse ya. Apa tu dia cakap sini, hukum mempelajari ilmu tajwid ialah fardu kifayah. Kan, jadi tu kita belajar ni, orang lain tak payah. Macam tu kan. Kita dah belajar ni, kita kena panjangkan pada kawan-kawan kita kan. Kita kan ni kena sampaikan walaupun satu ayat kan. Okay, kita ikut macam tu ya. Okay, kita tengok apa ni kat bawah ni. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan bacalah Al-Quran dengan tartil kan. Tadi kita dah belajar apa tu tartil? Bacaan dengan sederhana, dengan bacaan tajwid yang betul, makhraj yang betul, dan hak-haknya. Kita diberikan huruf-huruf tu hak-haknya. Apa tu hak tu? Hak tu ialah sifat kan. Kita akan belajar sifat huruf. Okey. Lepas bawah tu Nabi kita cakap apa pula? Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang yang membaca Al-Quran bertepatan sebagaimana ianya diturunkan. Okey? Clear? Apa itu ilmu tajwid? Hukum mempelajari ilmu tajwid. Tadi kita belajar apa tu ilmu tajwid. Ada yang nak sharekan apa tu ilmu tajwid? Apa maksud ilmu tajwid? Okay. Ilmu tajwid bermaksud mempercantikkan bacaan. Okay? Mempercantikkan bacaan. Ataupun yang senangnya kita nak faham, tajwid tu adalah undang-undang. Huruf ni jumpa huruf ni nak kena macam mana kan. Ini nak baca berapa harakat kan. Undang-undang. Okay. Lepas tu hukum mempelajari ilmu tajwid, mengamalkan dia, maknanya baca Al-Quran dengan tajwid yang betul, adalah fardu ain, wajib pada setiap individu. Okay. Nak mengingat istilah-istilah tu fardu kifayah kan, tak wajib kan. Ingat alhamdulillah, tak ingat tak apa. Okey, clear? Saya suka ulang sebab
Sebab kadang ada orang inilah kali pertama, bila kita ulang-ulang, insya-Allah dia ingatlah. Apa tu tajwid? Macam tu kan. Tajwid tu undang-undang. Okey. Mengamalkan dia apa? Fardu ain. Nak mengingat istilah-istilah tu apa? Fardu kifayah. Okey. Apa tu fardu kifayah? Kita buat orang tak payah. Okey. Okey, insya-Allah. Tak ada soalan? InsyaAllah maknanya semua clear. Kita ambil peluang ada masa lagi. Kita teruskan. Okay? Sebab manalah tahu tak panjang umur kita, tak panjang umur saya. Kan? Saya tak dapat sampaikan ni ilmu yang berharga dalam buku ni. Jadi kita hargai masa yang ada. Kita cuba seberapa banyak yang kita boleh belajar ya. Sekiranya kalau saya laju sangat ataupun banyak sangat yang saya nak bercakap, tolong ingatkan. Cakap, saya rasa dah cukup lah untuk malam ni. Saya dah pening kepala. Kan? Nanti kita boleh lah santai-santai nak bincang-bincangkan benda yang kita dah belajar. Kita tak ada nak masuk benda baru. Okey. InsyaAllah kita pergi ke muka surat 7. Wah, kalau laju macam ni boleh khatam ni buku ni malam ni. Kita pergi muka surat 7. Apa tu ta'awuz? Okay, kita tengok kat bawah tu yang dia tulis Arab tu kan. Yang tulis Arab ni dekat sini ni. Okey, ta'awuz ni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan kalau kita ngaji Al-Quran kan kita baca ni kan a'udzubillah kan. Okey, a'udzubillah ni adalah kalimah dia. Ta'awuz ni nama dia. Okay? Apa tu ta'awuz? Ta'awuz tu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey. Ataupun ada punya sebut isti'azah. Okey, isti'azah. Pun benda yang sama macam kita lah, ada banyak nama kan. Ong pun dia kan. Nurul pun dia kan. Mungkin ada orang panggil dia lain pula, kakak apa ke kan, kakak comel ke kan, kakak sayang ke kan. Jadi itu nama-nama tapi bendanya yang sama. Okey. Ta'awuz, okey, isti'azah, okey. Apa bendanya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey. Hukum membaca ta'awuz ketika hendak memulakan bacaan Al-Quran merupakan sunat muakkad, yakni sunat yang dituntut. Okey. Masa kita nak baca Al-Quran, kita sangat-sangat dituntut untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey. Okey. Apa tu Allah cakap dengan kita ni? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apabila kamu membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu meminta perlindungan dengan Allah dari syaitan yang direjam. Ni dalam surah An-Nahl ayat 98. Okey. Dalam Al-Quran ada Allah sebut macam tu ya. Okey. Jadi bermakna masa kita contoh macam kita sambil-sambil masak kan, tadi kita cerita kita sambil masak kan, sambil goreng ayam kan, kita ngaji Al-Quran kan. Lepas tu kita nak balikkan ayam pula, mestilah kena tinggalkan dulu Al-Quran kan. Kita letak dulu, lepas tu kita pergi balikkan ayam kita. Dan nanti hangus ayam kita, balikkan ayam kita. Lepas tu kita nak sambung balik baca Al-Quran, sementara nak nunggu sebelah lagi pula masak kan. Jadi itu kita nak sambung baca Al-Quran, kita tak maulah terus je baca. Kan kita kenalah baca ni isti'azah ataupun ta'awuz. Apa tu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lepas tu kita kena tak baca basmalah. Kita tak payah nak baca basmalah. Okey? Yang disunatkan adalah ta'awuz, bukan basmalah. Okey? Basmalah ada bahagian basmalah kat bawah tu je, kan? Tapi kita nak cerita dulu ta'awuz ni. Okey? Kita disunatkan baca ta'awuz apabila kita nak mula baca Al-Quran. Walaupun dekat tengah-tengah muka surat ayat yang tengah-tengah ke kan, ataupun permulaan muka surat ke kan kita nak balikkan ayam tadi kan. Jadi kita berhenti kita mesti kena berhenti dekat hujung ayat ni kan. Dah tak sempat nak berhenti dekat hujung muka surat kan. Nanti ayam kita hangus kan. Jadi kita berhenti je. Bila kita nak sambung balik, kita baca ta'awuz. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu kita terus sambung baca Al-Quran. Okay, clear? Maaf Ustazah, saya rasa mungkin dalam ni ada pelajar-pelajar kita yang mu'alaf ni, mungkin mereka agak kurang faham apa maksud itu muakkad, walaupun situ ada tulis sunat yang dituntut, tapi mungkin mereka kurang juga faham sunat yang dituntut tu maksudnya kategori yang macam mana. Okey.
sunat yang dituntut tu maksudnya sangat-sangat disuruh. Sangat-sangat disuruh. Tapi kalau tak buat dosa tak? Tak buat tak dosa. Kan? Buat dapat pahala. Kan? Okey? Boleh? Saudari Nurul? Sis okey sis? Okey. Yang lain segan nak tanya. Kan? Itulah diorang ni agak bukan tak malu-malu faham, sikit sis benda ni. wakil. Kalau sahabat-sahabat mualaf kita mana yang tak faham tolong tanya ustazah terus, sebab apa nanti kalau ustazah pergi jauh anda ada yang tak faham agak susah nanti nak masuk yang muka surat yang berikutnya. So kalau mana yang tak faham terus buka mikrofon tanya ustazah terus ya. Terima kasih sis. Okey. Jadi itu macam saya cakap daripada awal kan. Bila saya tengah bercakap, ada yang nak tanya, boleh je terus buka mic, terus je menyambut. Saya tak marah pun. Okey. InsyaAllah saya memang suka konsep yang macam dua hala dan berulang-ulang. Okey. Sedangkan kita kan disunat suruh zikir kan. Zikir tu apa? Berulang-ulang. Jadi kita belajar pun saya suka berulang-ulang sebab antara cikgu-cikgu saya banyak yang menggunakan kaedah berulang-ulang. Kan? Bila berulang-ulang, insya-Allah kita akan lebih faham. Walaupun kita ulang ayat yang sama, kan? Perkataan yang sama, buku yang sama, tapi mungkin kefahaman yang kita dapat tak semestinya sama. Okey? InsyaAllah kita akan dapat walaupun ayat yang sama, walaupun tajuk yang sama, insyaAllah kita akan dapat lebih bila kita ulang banyak. Okey? Okey, kita terus Jadi tadi sunat muakkad adalah sunat yang sangat-sangat disuruh. Maknanya kalau boleh jangan tinggal. Macam tu. Okey? Kita pergi ke bahagian bawah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Kak Dilaila. Saya tanya satu soalan, saya nak balik pada adab-adab membaca Al-Quran tadi. Okey, saya ada kemusykilan tentang yang kedua, berada dalam keadaan yang suci. Sebagai contoh, kalau wanita yang sedang dalam haid, dia tak boleh baca Al-Quran. Apa hukum dia kalau contoh kita pegang tafsir Al-Quran dan membaca tafsir Al-Quran? Dia kan ada juga ayat-ayat Al-Quran. Dia adalah sebuah tafsir Al-Quran, dia mirip kepada Al-Quran, right? Macam kita boleh tak bawa dia ke mana-mana, pegang dia ke mana-mana dan baca tafsir dia ataupun baca dia dalam hati? Okey, alhamdulillah. Ini orang yang berilmu. Dia sebenarnya bukan dia tak tahu. Kan dia dah tahu tu. Jadi dari Ustazah, saya masih lagi belajar. Kita sama-sama belajar. Sebenarnya kan soalan bila ada soalan, bila kita utarakan soalan kita tu, sebenarnya bukan untuk kita seorang belajar. Bila kita tanya, mungkin ada orang bawa perasaan, betul juga, apa macam tu kan. Mungkin kawan kita tak tahu. Dengan cara kita bertanya, walaupun kita dah tahu kadang-kadang, bila kita bertanya adalah tujuan untuk ramai belajar. Okey? Jadi kalau misalkan ada soalan macam ni, saya tak kisah. Kalau saya boleh jawab, saya terus jawab. Kalau saya tak boleh jawab, macam saya cakap, saya cari jawapannya dan saya akan sharekan dalam grup. Okey, dekat sini sebenarnya saya nakkan jawapan yang boleh yakinkan saya sebab ada pihak mengatakan macam saya masih lagi belajar Iqra sebab saya nak betulkan makhraj dan tajwidnya. Jadi ada bila dalam keadaan tak suci, so macam Iqra tu adakah masih boleh dibaca diteruskan juga kelas saya ataupun saya perlu berhenti seketika kelas tu sehingga saya bersih? Itu pun saya nak tahu juga. Terima kasih Ustazah. Okey, terima kasih Kak Laila. Okey. Dekat sini kan Kak Laila tanya apa hukum dia nak belajar Iqra. Okey. Kalau Iqra 1 hingga Iqra 4 tu jangan risau. Okey. Walaupun haid baca je. Tapi kalau misal kata junub kan, kebanyakan dah kahwin kan, junub tak boleh ya. Junub dengan haid tak sama. Haid tu adalah fitrah. Junub tu kita yang buat kan. Jadi junub kenalah mandi hadas dulu kan. Terangkat dulu hadas tu baru kita boleh baca ayat-ayat Quran. Walaupun Iqra tu alif, ba, ta kan. Jadi tu junub mandi je terangkat. Kalau haid tidak. Haid nak kena tunggu kita habis bersih suci apa semua kan. Jadi haid tu fitrah Allah yang bagi. Okey. Hukum membaca Iqra dalam kita haid adalah dibenarkan. Bukan wajib lah kan, dibenarkan.
bukan haram. Okay, clear? Sebab apa? Ayat Iqra' 1 hingga Iqra' 4 tu adalah huruf-huruf. Dia belum lagi masuk ayat yang sempurna, kan? Belum lagi masuk Al-Quran. Okay. Tapi kalau kita junub, sebagai kita menghormati huruf-huruf yang suci itu, kita mandilah, kan? Junub, kita mandi je terangkat. Janganlah time junub pula kita sibuk nak belajar, nak baca Iqra', kan? Macam tu, kan? Tapi katakanlah tak sempat nak mandi, kelas dah nak start, kan? Kita belajar dalam kelas tak ada masalah, kan? Kita duduk dalam rumah kita, masuk dalam Google Meet, belajar dalam kelas, ustaz ngajar, kita dengar, tak ada masalah. Okey? Yang bahagian tu clear dulu, saya nak pergi jawapan yang seterusnya. Okey? Faham Ustazah. Okey, bila semua dah pandai nanti akan datang insya-Allah, dah boleh membaca Al-Quran. Apakah hukumnya membaca Al-Quran masa kita dalam haid? Okey, kan kalau kita belajar hukum fiqah pun ada banyak mazhab, kan? Jadi sama juga, hukum membaca Al-Quran ini pun masuk dalam hukum fiqah. Hukum membaca Al-Quran masa kita haid pun ada dua pandangan. Okey. Saya nak bagi jawapan yang memang sahih. InsyaAllah saya akan sharekan link dia, kan? Link daripada ustaz-ustaz yang kita rasanya kebanyakan kita kenal, yang kita boleh ikut, yang bukan ajaran sesat, yang bukan Wahabi ke apa ke. Okay? Nanti insyaAllah saya akan sharekan link-link YouTube. Dia akan menjelaskan kenapa kita boleh. Dia ada hujah-hujah dia. Dan kenapa pula? Kenapa tak boleh? Kan ada hujah-hujahnya. Yang kita selalu dengar, maaflah saya haid. Okey, haid tak payah baca. Kan? Ada kan? Selalu kita dengar macam tu kan, haid tak boleh baca Al-Quran. Tapi ada pendapat sebenarnya, ada ilmu di sebalik itu sebenarnya, yang masa kita haid, kita dibenarkan baca Al-Quran. Saya sendiri pernah tanya dengan ustaz saya. Ustaz saya tu, Ustaz Usama. Okey, nama dia Ustaz Usama Razi. Okey, kalau tengok dekat Facebook insya-Allah jumpa. Dia selalu buat live ni, video sekarang ni kan COVID ni memang tak boleh buat kelas ni bersemuka, kan? Jadi banyaklah dia buat live dekat Facebook dia. Okey. Saya pernah tanya dia, okey Ustaz Usama ni dia mengajar hadis. Okey. Ayah dia pun mengajar hadis, kan? Ustaz hadis juga. Abang dia mengajar fiqah. Jadi saya memang syukurlah dapat belajar dengan Ustaz Usama masa tu. Lepas tu saya memang suka duduk depan ustaz. Senang saya nak bertanya, kan? Jadi saya terus tanya. Sebab masa tu ustaz ajar hadis yang mengatakan kita boleh membaca Al-Quran masa kita haid. Saya pun tanya, ustaz kita nak niat belajar ke? Tak, dia kata. Kita niat kita mengaji Al-Quran. Sebab belajar tu dalam kelas, kan? Masa kat rumah bila kita buka mushaf tu, kita belajar dengan siapa? Kita mengaji Al-Quran, kan? Bila kita buka mushaf tu, kita niat kita nak mengaji Al-Quran, kan? Dia kata kita niat kita mengaji Al-Quran. Saya tanya lagi, ustaz kita niat zikir ke? Ataupun kita niat hafazan ke? Tak, dia kata kita niat kita mengaji Al-Quran. Okay? Jadi apa hujahnya? InsyaAllah saya sharekan link. Okay? Nanti tengok tau link tu. Tengok sebab dia ada banyak YouTube tu, ada banyak video tu. Cari masa. Kalau tak sempat malam ni baca, tengok besok. Lepas tu tengok lagi. Tengok habiskan dan fahamkan apa hujahnya. Baru kita boleh beramal dengan betul, kan? Okey, Kak Laila, on mic tu mungkin nak tanya? Saya. Tak, saya mendengar. Okey. Jadi itu di sini yang saya nak bagi tahunya, yang saya nak sharenya, masa kita dalam haid, bukan dalam junub masa kita dalam haid, kita boleh membaca Al-Quran. Boleh membaca Al-Quran. Sekiranya ada orang berpegang kepada saya daripada kecil, kan? Ada ramai kawan-kawan kita yang memang born Muslim, kan? Saya daripada kecil lah dah belajar memang tak boleh baca Al-Quran. Saya tak boleh lah. Saya tak selesa lah nak baca Al-Quran masa saya haid ni. Boleh, pun boleh. Tak ada masalah. Sebab hukum baca Al-Quran apa? Sunat. Hukum baca Al-Quran bukannya wajib. Okay. Kalau misal kata
Ustazah, saya mencela. Al-Quran tu maksudnya masa period tu kita membaca Al-Quran, adakah Al-Quran tu dalam bentuk yang ada terjemahan ataupun yang tak ada terjemahan? Itulah saya pun nak kongsikan juga. Okey, alhamdulillah, thank you sis. Okey. Kita nak pegang Al-Quran tu, okey, kita membaca lain hukum dia. Pegang lain pula. Sekarang ni kita kata boleh tak kita membaca Al-Quran dalam kita haid, hukumnya boleh. Okey. Tapi adakah kita baca Al-Quran mesti kita kena pegang mushaf Quran tu? Kadang-kadang kita buka handphone je kan? Betul tak? Jadi kita baca Al-Quran tak semestinya kita pegang mushaf. Okey, kita cerita pasal kita pegang mushaf masa kita haid, apa hukumnya pula? Okey. Masa kita baca, clear tak? Maksudnya boleh membaca Al-Quran dengan niat kita membaca Al-Quran, kan, dengan tajwid, dengan makhraj, dengan sifatnya yang betul, kan. Masa kita haid hukumnya boleh. Yang tu clear? Okey, nanti insya-Allah saya sharekan link Al-Quran, apa tu, hujah-hujahnya. Nanti boleh tengok kat situ, sebab bila kita tengok YouTube kita boleh ulang lagi, tak faham ulang lagi. Nanti kalau misalkan tak faham, insya-Allah next class ataupun boleh tanya dalam grup WhatsApp kita, Nanti kita boleh bincangkan dia punya hujah-hujahnya, ya. Okey. Lepas tu kita nak cerita pasal pegang mushaf tu, okey. Pegang tu dari segi adab lain hukumnya. Jadi masa kita haid, kita tidak dibenarkan pegang mushaf yang tak ada terjemahan, yang pure bahasa Arab. Tapi adakah haram? Dia bukan haram. Tidak dibenarkan dengan haram tu lain. Kan? Sekiranya lah kita nampak mushaf tu dah nak terjatuh, kan? Ataupun terbang ke apa ke, kita nak selamatkan dia. Jadi adakah kita haram untuk pegang dia masa kita haid? Tidak. Kita dibenarkan pula untuk pegang. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa alasan yang menyebabkan kita tak perlu yang terpaksa memegang dia, jadi kita tak dibenarkan untuk pegang. Boleh clear? Jadi kalau masa kita dalam haid, kita nak mengajar Al-Quran, kita boleh gunakan Al-Quran yang ada terjemahan. Atau lagi bagus, kita guna handphone. Handphone kita lebih selamat, kan? Kita masuk toilet pun boleh bawa handphone, kan? Tapi janganlah mengaji Quran dalam toilet, kan? Itu bukan haram dari segi adabnya. Adabnya tak cantik lah, kan? Dalam toilet tu kan tempat kita nak lepaskan hajat, kan? Nak buang, kan? Buang tu benda-benda yang kotor, kan? Takkan kita nak baca benda-benda yang suci dalam tu, kan? Okey. Maknanya kalau kita nak mengajar Al-Quran masa kita haid, kita tengoklah handphone. Kalau tak ada Quran terjemahan. Tapi kalau ada Quran terjemahan, kita nak tengok Quran terjemahan, boleh tak? Boleh. Nak pegang boleh tak? Boleh, kan? Okey. Hukum membaca, hukum memegang tak sama. Clear tak? Tapi kalau misalkan ada kawan-kawan kita yang berpegang kepada saya haid ni, saya tak nak baca Al-Quran lah, kita jangan kecam dia. Engkau tu saja je malas, alah ambil alasan tak nak baca. Janganlah macam tu pula. Kita kan disuruh menghormati, menghormati antara satu sama lain. Itu pendapat dia. Imam-imam kita, 4 mazhab yang besar tu, dia orang pun tak gaduh, kan? Ini berpendapat macam ni, itu berpendapat macam ni, tak gaduh pun, kan? Kita baru belajar sikit, kita nak pergi marah pula kawan kita, kan? Okey, kita yang penting harmoni. Kan, harmoni, kan? Kita dalam jaringan harmoni. Kita jangan gaduh. Okey? Clear? Ada soalan? Clear Ustazah, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Nanti kalau insya-Allahnya saya sharekan link tu, nanti baca tau. Saya selalu juga tu share link, orang tak baca tu, tak tengok YouTube tu. Lepas tu nanti kan dia tak faham. Lepas tu nanti dia tanya soalan, kan? Soalan tu tak ada masalah, tapi masalahnya kita kena tengoklah dulu, kan? YouTube tu tengok dulu, dah tengok, dah tak faham baru tanya. Okey? Insya-Allah.
Kita sama-sama belajar Okey, kita terus boleh? Okey, kita terus. Boleh Ustazah. Kita terus muka surat 8 je Ustazah. Muka surat 7. Muka surat 7. Ah. Tadi kita baru belajar ta'uz. Kan apa hukum baca ta'uz? Hukum baca ta'uz tu sunat muakkad yang sangat-sangat disuruh. Kan perbuatan yang sangat-sangat disuruh. Apa tu ta'uz tu? Ta'uz tu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey? Okay. Saya tak adalah nak betulkan cara bacaan macam mana a'udzubillah, ini nak kena keluar lidah, ini nak 2 harakat, ini nak 4 harakat, kan? Tak adalah nak betulkan malam ni, kan? Sebab kalau nak betulkan malam ni nanti macam jadi pening, kan? Nak cakap ni hukum ni 2 harakat, apa tu hukum dia, kan? Nanti masuk hukum dah pening pula. Kan? Mungkin ada yang dah pandai tapi mungkin ada yang baru nak belajar, kan? Jadi kita raikan memang tujuan asal kelas kita ni untuk yang memang betul-betul baby. Okey. Kita boleh bunyi pun dah cukup dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. InsyaAllah ada rezeki, ada panjang umur kita, ada rezeki kita perbaiki cara bacaan, kan? Macam mana nak baca, okey? Kita terus ke basmalah. Kita ada sikit je masa lagi, kita habiskan muka surat ni. Kita terus ke ni tajuk basmalah. Apa tu basmalah? Okey, bukan bas. Basmalah. Okey. Basmalah tu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Basmalah tu Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Rasa semua pun pandai baca ni, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Hukum membaca basmalah ketika hendak memulakan bacaan Al-Quran merupakan sunat muakkad, yakni sunat yang dituntut, kecuali pada awal surah At-Taubah, maka ia dilarang. Okey. Okey. Memang dalam buku ni kan kita belajar, kita berpandukan buku ni. Okey, tapi ada sikit perbetulan, kan? Ta'awuz ni disunatkan, sangat-sangat dituntut. Ta'awuz kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sangat-sangat dituntut masa kita mulakan bacaan Al-Quran. Tapi basmalah ni sangat-sangat dituntut apabila kita mulakan surah baru. Faham tak? Surah baru. Kita dah habis waladdallin. Kita nak baca alif lam mim. Jadi kita disunatkan baca basmalah. Kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Okay? Macam tu. Kita dah tak perlu nak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Okey, dekat sini faham tak, clear tak? A'udzubillahi minasyaiton tu masa kita nak mulakan baca Al-Quran. Contoh kita tengah-tengah goreng ayam, kita nak baca Al-Quran, kita baca a'udzubillah. Okey, tapi bukan di awal surah. Kita dah baca sampai setengah muka surat, jadi kita baca a'udzubillah, kita terus je kepada ayat. Terus je pada ayat Quran. Tapi kalaulah kita jumpa awal surah, kan? Masa kita baca dah sampai lagi 2 ayat dan nak habis surah tu, kan? Lepas tu kita sambung balik, kita a'udzubillah, kita sambung yang 2 ayat last tu, lepas tu dah habis, lepas tu nak masuk surah baru, kita baca basmalah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Kecuali, dia cakap kecuali pada surah At-Taubah. Kan? Dalam Al-Quran ada satu surah At-Taubah. Kan? Surah At-Taubah ni walaupun awal surah, walaupun tengah surah, kita tak dibenarkan, tak digalakkan untuk membaca basmalah. Tapi tu kita ni kan baru belajar. Asal baca Quran je kita baca bismillah. Asal baca Quran je kita baca bismillah. Walaupun masuk surah At-Taubah pun kita baca bismillah. Cikgu dah pernah ajar. Saya dah biasa baca bismillah, saya tersasul. Adakah kita dosa? Tidaklah. Tak adalah dosa. Cuma tak sesuai pada tempatnya. Kan? Maksud basmalah tu benda yang pengasih dan penyayang. Ayat At-Taubah tu Allah punya kemurkaan, kan?
macam mana pula tu pengasih penyayang, lepas tu tiba-tiba nak marah orang. Macam tu kan. Macam tak kena lah kita nak marah orang, kita bismillah dulu. Macam tu kan. Kan. Bismillah untuk benda-benda yang baik. Bukanlah marah tu tak baik. Kadang-kadang kita nak ajar anak-anak kita, kita kena marah kan. Kita bismillah diam-diam lah. Okey. Tapi at-taubah tak payah nak bismillah diam-diam. Memang tidak dibenarkan. Kan? Tidak disuruh kita baca bismillah di situ. Dilarang. Okey, dilarang. Okey. Clear tak? Di mana kita nak baca basmalah? Disunatkan di awal surah. Okey, di awal surah. Maksudnya ataupun kalau tak pada awal surah, mungkin kita dah baca sampai muka surat ke-5 katakan, kan, dia bukan awal surah kan, dah muka surat ke-5 dah 2-3 muka surat. Jadi itu hari ni kita baru nak baca Al-Quran. Jadi kita permulaan untuk hari ini bukan surah At-Taubah, kan, bukan surah At-Taubah, permulaan untuk hari ini kita baca A'udzubillah, baca basmalah, terus kita sambung muka surat 5, macam tu. Kan? Tapi kalau kita hari ni kita dah baca, tadi pagi dah baca, kan. Lepas tu macam tadi ataupun kita tengah goreng ayam, kan, kita berhenti sekejap, kita nak sambung balik. Jadi di sini tidak disunatkan baca basmalah. Yang disunatkan baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh clear? Nampak ada yang angguk. Kan? Alhamdulillah, clear Ustazah. Alhamdulillah. Ada soalan? Okey. Tak ada soalan lain maknanya saya anggap semua faham. Okey. Jadi itu kita ulang balik apa yang kita dah belajar tadi. Tak ada dah nak ulang ayat per ayat pula kan. Dah nak habis. Bila nak habis ni? Nak habis subuh ke apa ke kan? Okey, kita tengok tadi muka surat yang pertama kita belajar rukun bacaan Al-Quran. Okey. Lepas tu muka surat kedua ilmu Al-Quran. Ada berapa surah? Kan? Apa nama Al-Quran? Ada berapa juzuk? Kan? Ada berapa ayat? Okey. Diturunkan pada ni 17 Ramadan. Yang diturunkan pada 17 Ramadan tu apa ayat pertamanya, kan? Ayat pertamanya ialah ayat yang 1 hingga 5 tu, kan? Okey. Ayat terakhirnya, okey, ada surah, ada ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, ada ayat yang diturunkan di Madinah, okey. Lepas tu kita belajar hari ni, kita kena baca Al-Quran dengan tartil. Kan, itu yang paling disuruh, kan, tartil, sederhana. Dia punya bacaan dia, kelajuan dia tu sederhana je, tak payah laju sangat dan tak adalah slow sangat. Kan, macam orang taranum tu pula berlagu-lagu kan. Tapi kalau nak belajar taranum, nak praktis taranum, tak ada masalah lah kan. Boleh je, tak ada masalah. Okay. Tapi yang bacaan dalam kita solat, yang paling bagus adalah tartil. So janganlah laju sangat masa kita Jadi itu selalunya kalau saya baca, saya solat memang lambat kan. Kalau orang nak emergency nak keluar tu memang marah jugalah nak nunggu. Okey. Jadi itu kita baca tartil, sederhana, tartil. Sederhana bacaannya tapi dengan makhraj, dengan tajwid, dengan sifat huruf yang betul. Okey. Lepas tu kita dah belajar adab-adab Al-Quran kan. Betulkan niat kita. Okey, ambil hadas kecil, yang ni berwuduk kan. Lepas tu tutup aurat, menghadap kiblat, okey, bersugi, menghayati bacaan Al-Quran, berdoa setelah selesai membaca Al-Quran. Ini hukumnya adab-adab. Buat dapat pahala, tak buat tak dapat dosa kan. Okey. Maknanya kalau kita ngaji Al-Quran tak ada uduk, boleh kan. Kalau kita nak pelihara uduk kita adalah lebih baik kan. Tak adalah tengah-tengah kelas ngaji kan, dah terkentut, uduk dah terbatal. Lepas tu nak pergi, Ustaz saya nak pergi ambil uduk kejap, uduk saya dah terbatal. Lepas tu tempat nak ambil uduk pula 10 minit daripada kelas, pergi 10 minit, balik 10 minit, dah habis, dah ketinggalan kan. Jadi boleh je kita dalam kelas tu tanpa uduk, kita boleh je baca Al-Quran, ngaji Al-Quran. Okey. Okey, lepas tu kita dah belajar pengenalan ilmu tajwid. Apa itu tajwid? Tajwid itu adalah mencantikkan bacaan.
Ataupun dia punya maksud dari segi istilah dia yang senang kita faham adalah undang-undang. Okey, undang-undang mengaji Al-Quran. Bukan mengaji, undang-undang membaca Al-Quran. Okey. Lepas tu kita dah belajar membaca Al-Quran dengan dengan tajwid yang betul, dengan makhraj yang betul, sifat yang betul adalah fardu ain, wajib pada setiap individu. Okey. Lepas tu kita belajar ta'awuz, kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu kita belajar basmalah. Apa tu basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Okey? Ada soalan? Tak ada. Nampak ada yang geleng kepala? Alhamdulillah. Sekiranya tiba-tiba ada soalan, boleh kemukakan dalam grup WhatsApp kita. Kalau saya senyap je tu, bermaknanya saya belum free lah. Kan saya selalu waktu malam-malam macam ni je sempat tengok WhatsApp. Okey, kita serahkan kepada saudara Muhammad untuk tutup majlis kita atau tangguhkan majlis kita pada malam ni.